Lanjut. Inspirasi, inforia, Islami, semuanya di Allahumma inna ad-duha duhauka wal bahaa bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'assaran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita min ibadika as-salihin. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukan pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Salawatul karim syahra wa hawla alfa alfin ala rasulil mu'alla. Salawatul karim syahra wa hawla alfa alfin ala rasulil mu'alla. Salawatul karim syahra wa hawla alfa alfin ala rasulil mu'alla. Salawatul karim syahra wa hawla alfa alfin ala rasulil mu'alla. Ya Allah, ya Allah, ya Fattah, ya Alim, iftah qulubana futuhal arifina. Ya Allah, ya Allah, ya Fattah, ya Alim, iftah qulubana futuhal arifina. Ya Allah, ya Allah,
العارفين يا الله يا الله يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين. Kuching 93.7 FM. Ayo bersama-sama dalam infak pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak. Percayalah, sesungguhnya tidak akan berkurang harta dengan melakukan sedekah. Anda terus boleh berinfak melalui laman sesawang masjidsungaipusu.com atau ke akaun Bank Islam 1416 2011 000520. Jom infak. Wah, cantik dan segarnya pokok Farah. Pokok bunga berbunga, pokok daun semua lebar-lebar. Apa rahsia ni? Rahsianya, baju mutiara dan mutiara shield blend. Bila pakai baju mutiara, pokok jadi sihat dan segar bugar. Lepas tu, sembur mutiara shield blend untuk elak serangan bena dan makhluk perosak. Dua-dua tu organik, senang dan selamat nak pakai. Mana dah dapat baju mutiara dan mutiara shiplan ni? Di bajamutiara.com. Semua kedai dalam talian mereka ada di situ. Oh, bajamutiara.com. Senangnya. Sekarang juga saya nak cari. Cintai tanaman anda. Buktikannya dengan bajamutiara.com. Ikan siakap buah papaya ayuh dimakan dengan berselera. Sekiranya wakaf menjadi budaya, umatkan hidup dengan sejahtera. Amanah Saham Nasional Berhad kini memperkenalkan konsep wakaf terbaru melalui konsep wakaf saham amanah. Menggabungkan dua konsep penting iaitu pelaburan dan wakaf. Ayuh, jangan berlengah lagi. Jom berwakaf bersama ASNB untuk pengurusan yang lebih profesional dan telus. Pesanan dari saya, Badli Shah bin Alauddin. The power of remaining positive, whatever the situation, can never be underestimated. We are all here for a limited period of time. Is it worth it to spend any of that time in a dismal mood, being negative? The true test of being a servant to Allah is to remain positive is when challenges become difficult. Remaining positive keeps one's mind in the right state of balance and often opens resolutions to the problems at hand. Here are some tips that can help you in shifting your mindset. 1. Shift your thoughts. Be conscious of your thoughts, especially when life just isn't going your way. The moment you see that you're diving into frustration, agony, sorrow, and low self-esteem, shift your thoughts by thinking about something completely unrelated. This breaks the pattern of self-pity, mind-created stories, and negative downward spiral. What makes us different from other Allah's creations is our ability to control our thoughts and think for ourselves. 2. Find the lesson. There is a lesson to be learned from every situation. No matter how unfortunate the situation may appear, recognize the beautiful lessons waiting to be discovered. Sometimes lessons are expensive, but every problem is a learning opportunity in disguise. Understand this and be appreciative for the experience. 3. Attitude of gratitude. Start counting the blessings and miracles in your life. Start looking for them and you shall find more. What's there not to be grateful? You are alive and breathing. Realize how lucky you are and all the abundance in your life. Whether you're positive or negative, the situation does not change. So we might as well be positive. As with any habit, the habit of remaining positive in all situations takes practice and a commitment to yourself to take control. Ekspresikan malam anda dengan alunan seleksi muzik pilihan dan pelbagai rancangan membina jiwa. Mari dengarkan Ekspresi 8 malam hingga 12.30 malam bersama Nur Hayati Paradi. Berkongsi rancangan Riwayat Agung, Bicara Adab, Kabar Orang Muda, Kemuliaan Al-Mustafa, Pengembara Muslim, Carta Ekspresi dan Nasyid Retro. Pasti sentiasa menyajikan yang terbaik untuk anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM telah mengeluarkan garis panduan penjagaan dan kesihatan semasa musim banjir bagi mengingatkan orang ramai untuk sentiasa menjaga kesihatan dan kebersihan agar tidak terdedah kepada jangkitan penyakit. Pertama, cuci tangan sebelum dan selepas makan, selepas membuang sampah atau menyentuh kotoran. Sentiasa menjaga kebersihan diri semasa banjir. Kedua, minum air yang telah dimasak, cuci sayur mentah atau ulam-ulaman yang diambil dari kawasan terjejas banjir bagi mengelak keracunan makanan. Ketiga, buang sampah di tempat yang disediakan dan jaga kebersihan persekitaran semasa banjir. Keempat, guna dan jaga kebersihan tandas. Kelima, segera dapatkan rawatan sekiranya mengalami demam, cirit-birit, muntah dan lain-lain masalah kesihatan.
Keenam, bersihkan kawasan di dalam dan sekitar rumah anda bagi mengelak risiko jangkitan penyakit berjangkit selepas banjir. Mesej banjir ini dibawakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital KKD. Jogurban 106.2. Bukan aku tak tahu, bukan aku tak duga, semuanya dalam cerita ada di setiap peristiwa. Bukan aku tak mencinta, bukan aku membenci, semua kita kan mengeluarkan rasa dalam hati. Nangislah di bahuku, ku selalu ada untukmu selamanya, ada di hatiku. Menangislah di sisiku, ku selalu ada untukmu selamanya. Kita akan bersua hingga akan ke syurga. Bukan salahmu, bukan salahku, dosa kita jarakkan kita. Salahmu, bukan salahku, dosa kita jarakkan kita. Menangislah di bahuku, ku di sini ada untukmu. Menangislah di bahuku, ku di sini hanya untuk, di sini hanya untukmu. Ada di hatiku. Diri kita, hidup kita selamanya. Dirimu. Penyampai berkaliber, pengisian bermutu, inspirasi, euforia Islami, semuanya di IKIM. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama destinasi IKIM. Bersama saya Mona Jasman menemani anda untuk petang hari Jumaat. Salam Sayyidul Ayam kepada semua. Dan untuk para pendengar, kita akan sambung kembali bersama
untuk petang ini bersama Taman Syurga kita, insya-Allah, Usrah Nurani. Dan untuk bersama para pendengar, kita membawa secara langsung di FB Live IKIM FM di YouTube IKIM Media. Dan untuk anda, jangan lupa untuk sama-sama kita share juga link di FB, di YouTube untuk kita dapat manfaat bersama untuk ahli usra di luar sana. Tag kawan-kawan ahli keluarga kita untuk banyak lagi kita mendapat manfaat di Usrah Nurani pada petang ini. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, Masya Allah, untuk hari Jumaat, seperti biasa, Usrah Nurani untuk petang ini kita akan bersama yang nakib kita untuk petang ini. Alhamdulillah masih bersama untuk petang ini Asyar Menara Al-Alam, dan kita mengalukan kehadiran Al-Fadhil Ustaz Dhur Ramli Muhammad Razali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Nak tanya ni sebenarnya bila balik daripada Tanah Suci? Alhamdulillah, balik hari Selasa Ustaz. Betul ya, suara jadi macam ni. Oh, Masya Allah, itu kira bertahan kuat tu. Alhamdulillah. Allah, semua okey, cuaca sana. Alhamdulillah, cuacanya sejuk. Musim dingin juga. Alhamdulillah, tapi Alhamdulillah dapatlah ziarah, dapat kuatkan diri juga untuk kita buat umrah. Alhamdulillah. Berkat doa Ustaz. Alhamdulillah. Dan semua rakan-rakan Usrah semuanya. Ya, betul itu. Alhamdulillah Ustaz. Dan untuk waktu ini bersama Ustaz Dhur Ramli, kita mohon Ustaz untuk mukadimah ni Ustaz, dan juga selepas ini kita ada ta'aruf bersama ahli usrah. Silakan Ustaz. Baik, Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih DJ Mona. Ramai yang rindu sebenarnya dan tertanya ya, minggu sudah kat mana ya. Alhamdulillah. Tapi Masya Allah, saya kira kalau zaman dulu nak pergi ke tempat yang jauh tu makan bulan tu. Betul. Ini sedar-sedar dah ada balik dah. Alhamdulillah. Baik, rakan usrah yang saya hormati dimanapun anda sedang berada pada ketika ini, marilah kita mulakan kalam kita ini, kalam yang pasti punya banyak kurang di sana di sini, dan kita menyebut terlebih dahulu kalam Allah yang sangat mulia agar kita dapat turun keberkatan, agar nanti kalam-kalam kita, kalam-kalam yang dipimpin, dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mulakan usrah kita dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sekali lagi rakan usrah yang saya hormati dan saya kasih sekalian, mohon izin untuk saya mulakan bicara ini dengan ta'awudz, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Memohon penuh berkat dari Allah untuk usrah kita pada petang Jumaat yang penuh dengan kebaikan ini. Dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Puji hanya bagi Allah, Tuhan yang memiliki sekalian alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jumaat ini pastinya setiap daripada kita akan rasa cemburu melihat orang-orang lain yang banyak berselawat, namun kita sedikit berselawat. Maka marilah dimulakan usrah kita dengan salatan wa salaman daimain mutalazimain ila habibina wa nabiyyina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. DJ Mona, DJ dan rakan-rakan yang bersama, macam saya katakan tadi, di mana pun mungkin pada saat ini ramai yang dah tak ada di KL, mungkin tak ada di tempat-tempat kerja masing-masing, dan pasti ada agenda-agenda yang melibatkan kekeluargaan. Dan terima kasih kerana memilih untuk sama-sama kita duduk dalam satu halaqah usrah yang kita harapkan agar usrah-usrah yang kita duduk ini menjadi rahah kepada qalb, ya, kerihatan kepada hati. Kerana hanya hati yang rehat mampu untuk memikul gawatnya dunia. Hati yang gawat tak akan mampu memikul walaupun dalam ketenangan dunia, ya. Orang yang kalaulah hatinya tidak rohah, hatinya tidak tenang, kita akan dapati bahawa dunia ni sedikit saja, akhirnya hari-hari hari kiamat, ya. Setiap benda dilihat dengan pandangan kiamat memanjang. Ada satu masalah dilihat menjadi besar sangat. Sedangkan Nabi menyebutkan bahawa asyaddun nasi bala'an, manusia yang paling berat Allah berikan bala, kata Nabi, adalah al-anbiya,
para nabi. Jadi menunjukkan bahawa para nabi itu kerana hati mereka menjumpai rahah, ketenangan, maka Allah pikulkan pada mereka itu dengan pelbagai tsunami kehidupan yang menyebabkan akhirnya ujian itu tidak merubah sedikit pun hati mereka. Bahkan mungkin menjadikan mereka lebih baik dan lebih baik. Dan kenapa mereka jadi begitu? Sebab mereka ada daya sumber yang kuat daripada hati yang tenang. Jadi usrah nurani ini sebenarnya rakan usrah tidak lain dan tidak bukan kita memohon sesuatu benda yang sangat sederhana. Wahai Allah, campakkanlah ketenangan dalam hati-hati kami. Dan kami akan merasai ketenangan saat kami zikir dan saat kami fikir dan setiap perbincangan positif yang akan memberikan kebaikan kepada kami semua. Saya kira itu sebagai sedikit mukaddimah untuk usrah kita pada petang ini. Seperti biasa, alhamdulillah ya. Saya rasa sangat bersyukur kerana alhamdulillah konti kita didatangi oleh insan-insan yang saya sentiasa rindui untuk jumpa, insan-insan hebat yang alhamdulillah saya yakin rakan-rakan usrah lain juga tak sabar-sabar nak menunggu apa yang boleh dikongsikan bersama. Dan kita ni DJ Mona ya, kalau boleh kita panggil semua ahli surah dalam konti ni. Ya, betul, kan? Ustaz. Tak tahu berapa ratus ribu orang ni. Kita letak dalam konti ni sama-sama insya-Allah. Tapi apakah daya keterbatasan fizikal kita, tetapi pasti kita tahu bahawa daerah hati itu jauh lebih luas. Jadi hari ini saya nak sama-sama, mungkin yang mendengar di radio tak tahu lagi siapalah agaknya gerangan tetamu yang saya rasa saya rindu nak jumpa. Namun yang melihat daripada FB, nampak dah dia katakan ini jadi saya tak nak berlengah lagi. Saya nak mulakan dengan sila Sas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fazli Aziz. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Saya rindu setakat ni rindu terubat dengan usrah nurani je. Tapi ini alhamdulillah dapat berada dalam usrah nurani, rindu dapat berjumpa pula dengan Ustaz. Alhamdulillah. Masya-Allah. Saya Fazli Aziz merupakan kaunselor berdaftar dengan Lembaga Kaunselor Malaysia. Dan juga motivator lah. Sekarang ini banyak menyentuh isu-isu rumah tangga lah. Bekas anggota kumpulan nasyid dulu, UNIC, kemudian banyak apa bekas lagi dan pernah ada segmen vaksin hati lah juga lah, sesi petang setiap Isnin sebelum ni lah. So alhamdulillah di Radio Akim, masya-Allah, mesti banyak mendapat manfaat tu. Allah Akbar. Alhamdulillah. So alhamdulillah. Itulah sedikit sebanyak tentang saya Ustaz. Baik, saya kira pun nanti tadi pun bila bagi salam tu ramai. Masya Allah. Jadi dia kata, saya sendiri Masya Allah masa kita sama DJ Mona kan, DJ Syafiq ya. Saya kata DJ Syafiq panggil Ustaz Fazli untuk share insya-Allah ya. Tapi kesibukannya yang Masya Allah saya kira mengisi program-program yang permintaan orang ramai tadi kan. Ummah perlukan, saya kira tak apalah, usrah nurani tunggulah waktunya. Dan nampaknya petang ni alhamdulillah kita direzekikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seperti biasa kita sesama kita mendoakan ya kepada akhuna Ustaz Fazli. Biasanya orang tulis dalam saya masih live Fazli UNIC. Minta maaf lah, tak ada masalah kot dia. Jadi orang UNIC pun dia okey kan. Alhamdulillah. Jadi kami doakan apapun yang sedang dilakukan ketika ini akan sentiasa beroleh kejayaan. Yang penting daripada itu adalah keredaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kasih sayang dan perhatian. Allah sentiasa beri kesihatan, keafiatan. Allah berikan kebahagiaan, kerukunan dalam rumah tangga sendiri pastinya. Dalam keadaan membetulkan banyak rumah-rumah tangga orang lain kan. Dan kadang-kadang kita juga diuji. Jadi semua itu adalah sebagai satu rencah-rencah kehidupan yang akan mengkayakan lagi ilmu untuk dikongsikan balik kepada masyarakat. Jadi ahlan wa sahlan wa marhaban bagi pihak semua rakan-rakan usrah yang aminkan bersama. Ya, saya rasa selalu cemburu kepada Abu Darda. Dalam Sunan Ibnu Majah berkata Abu Darda ini kan, aku mendoakan 70 orang sahabatku ketika aku sujud pada Allah dalam solat. Maknanya 70 orang pada satu-satu waktu, dan aku menyebut nama mereka dan nama ayah-ayah mereka. Maknanya bukan sebut ex UNSC tu saya doa lah, dan UNSC yang ada sekarang saya doa juga contohnya. Tak, nama-nama mereka dengan spesifik. Maknanya itulah dia ya Allah, indahnya ya mereka di zaman Nabi yang dididik langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi adalah murabbinya, dan kasih sayang yang sebegitu saya kira saya
tak akan boleh jumpa lah mungkin dalam dunia lain melainkan daripada dunia yang ditinggalkan ataupun dididik oleh Nabi SAW. Baik, alhamdulillah kita tak hanya ada Ustaz Fazli, kita ada sahabat kita, Masya Allah, 2 tahun dulu rasanya kita berjumpa. Betul, 2 tahun dulu. Lama masa tu cerita pasal istikharah tu. Tapi rasa dah jumpa jawapan. Okey, baik. Nama saya Muhammad Abu Hurairah bin Roslan. Nama yang membuatkan saya sebenarnya malu. Sebab tu kan nama para sahabat kan. Saya kena jumpa orang tanya, apa hadis dah hafal? Dia memang kena lah. Tapi saya hafal nasyid lah. Gantilah kan. Kalau saya sendiri adalah speaker daripada The Solusi. The Solusi adalah sebuah page menceritakan tentang rumah tangga reality bersama sahabat baik Fidu Mota, dan sebenarnya Tuan Fazli pun adalah speaker dan juga Imam Hasan speaker sekali. Kami 4 panel di situ. Jadi bukan orang kata seronok, dia sebenarnya kita lebih orang kata gembira berada dalam page tu sebab kita nak membenarkan Allah dan Rasul dalam tu. Supaya kita cakap pada mereka bahawa ada satu yang lebih benar daripada ni. Di waktu rumah tangga bergolak ni sebenarnya yang salah banyak kita. Jadi cuba kita cerita tentang Allah dan Rasul. Jadi itu target kita lah dekat The Solusi, insyaAllah. InsyaAllah ya. Dah lama dah di sana? 3 tahun. Okey. 3 tahun. Ada video, ada artikel, ada dan program-program kita buat Tuan Fazli. Alhamdulillah banyak menjelajah Malaysia, ceritakan tentang rumah tangga. Okey, saya kira menarik, dan mungkin juga rakan-rakan yang mungkin yang sedang juga ada sedikit gejolak ataupun tak perlu tunggu gejolak ya, perbetulkan keadaan sebelum ianya menjadi rosak ya, itu lebih baik ya. Orang kata bomba terbaik ialah bomba yang pandai memadamkan api, tapi bomba cakap bomba terbaik adalah bomba yang boleh mengajar masyarakat sehingga tidak boleh tidak menjadikan kebakaran untuk mereka datang untuk padamkan. Jadi begitulah juga, masya-Allah ya. Dan ini kaedah yang memang ada yang disebutkan apa tu yang dikatakan bahawa protection is better than cure kan. Kan, jadi alhamdulillah al-wiqayah ya khair min al-ilaj ya. Jadi insyaallah saya kira platform itu kami doakan semoga ianya sentiasa akan terus maju jaya, dan ramai daripada umat ini yang tak tahu jadi tahu, yang tahu boleh sebarkan untuk tidak lain tidak bukan, saya kira tujuannya adalah untuk memberi manfaat. Betul. Pulang manfaat itu kepada orang ramai ya. Sungguh. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita ada 2 rakan usrah yang memperuntukkan masa petang Jumaat penuh berkat ini untuk duduk sama-sama, dan kita bukan pertemuan antara beberapa jasad di sini, tetapi kata Nabi al-arwah junudun mujannadah, roh-roh kita yang kita harap dudukkan dalam halaqah ini agar semuanya kita insya-Allah rapat, dekat, akhirnya kita merasai betapa manisnya rohah al-qalb ya, kerihatan hati yang kita harapkan insya-Allah. Ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz, dan saya sendiri ahlan wa sahlan wa marhaban bikum di Idaaat Ma'had Al-Wail Islami Al-Malizi untuk tetamu Usrah Nurani pada petang ini, alhamdulillah. Dan untuk petang ini mesti kita ada tajuk yang kita akan bawa untuk petang ini untuk memandu kita perbincangan selama Usrah Nurani petang ini. Dan tajuknya untuk petang ini yang dipilih tiang kasih dalam rumah tangga. Bila rumah tangga mesti ada rumah dan tangga, tapi bila ada mesti ada tiang juga untuk kita nak membina rumah tangga dengan baiknya, membangunkan dengan baiknya, dan kita nak terus bersama Ustaz tiang kasih dalam rumah tangga. Silakan Ustaz. Masya-Allah ya, masya-Allah. DJ Mona bila saya datang dia bagi tajuk cerita pasal akidah, cerita pasal macam-macam yang lain. Yeah. Tapi bila tengok Tuan Fadli dengan Encik Abu, dia terus tukar, masya-Allah. Dia kata kita kena cerita tiang ni. Dan apatah lagi rakan usrah, insya-Allah kita akan mendengar, tapi saya kira sebelum kita dengar, saya nak dengar dulu daripada akhi Abu Hurairah. Ya, sebab kata tadi hadis ada hafalan lebih kurang dalam 100, tapi lirik ada juga. Jadi kita tinggal dulu yang hadis, kita dengar yang lagu tu. Lagu saya. Dia adalah lagu dalam bentuk doa lah. Dan doa ni saya selalu dengar sebab dia dibaca oleh ibu dan ayah saya. Dan dia baca dalam keadaan berlagu. Jadi itu benda tu jadi setiap sampai besar saya ingat doa tu. Tapi saya ambil sikit lah dia punya ni, doa dia berbunyi begini. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya Allah, Engkau jadikanlah rumah tangga syurga sebelum syurga, anak-anak cahaya mata, isteri-isteri mengikut kata. Tuhan jadikanlah rumahku masjid mengingatimu, sumber ilham dan ilmu, tempat hiburan dan ketenanganku dan keluargaku. Jadi isteri-isteri tu sebab saya ada 2 mak. Sebutlah takut orang cakap, oi ada ni kan. Saya ada 2 mak tu yang ada tulis isteri-isteri. Mendoakan untuk itu orang isteri tu. Gitu. Saya tak perlu disclaimer. Kenapa? Sebab dalam bahasa ialah suami-suami bukan maknanya seorang isteri banyak suami. Sebab dia tak refer kepada seorang, dia refer kepada ramai kan. Gitu. Bila kita sebut isteri-isteri bukan maknanya seorang tu mesti banyak isteri baru dia kata isteri-isteri. Sebab dia bacakan tadi cara umum. Bila cara umum maknanya setiap orang itu setiap macam kita di sini suami-suami dan isteri-isteri kan. Jadi masya-Allah. Tapi poin ni yang penting tadi adalah bagaimana masya-Allah saya kira lirik tersebut menyebutkan tentang begitulah sepatutnya rumah tangga kita ya. Begitulah sepatutnya rumah tangga kita. Dan bila kita tengok orang balik umrah ni kan. Kita sentiasa menghimbau balik saat kita tawaf. Bila kita tawaf bermula daripada Hajarul Aswad kan. Kita pergi sampailah ke rukun orang kata Iraqi. Lepas tu kita rukun Syami ya, Hijir Ismail tu ya. Tetapi bila sampai semua orang ke rukun Yamani, kita akan dapati setiap orang menukar nada doa mereka dengan hanya satu doa saja. Setiap orang menyebut Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Dan kemudian dan dibaca berulang-ulang kali. Kemudian bila sampai ke sana dan orang lain mula baca doa macam-macam ya, pelbagai bahasa. Tetapi bila sampai balik ke situ, baik, persoalannya adalah apa ada di sebalik ibu doa yang disebut Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita tak nak cerita panjang tentang doa itu, tetapi kata ulama di antara maksud doa itu adalah orang yang dianggap mendapat hasanah dunia dan hasanah akhirat adalah apabila Allah kurniakan kepadanya sebuah rumah tangga yang bahagia. Maknanya orang kalau dia dapat rumah tangga dia bahagia, suami yang dapat rumah tangga yang bahagia, isteri yang dapat rumah tangga yang bahagia, anak-anak yang duduk di bawah sebuah rumah tangga yang bahagia, dia telah dapat hasanah dunia dan dia juga telah dapat hasanah akhirat. Maknanya kebahagiaan itu, sebab hasanah dunia ni adalah satu vehicle sebenarnya yang akan bawa kita masuk dalam syurga Allah. Ya, kebahagiaan yang membawa kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rakan usrah yang saya hormati, sesuai sangat dengan tajuk kita pada hari ini. Kenapa? Sebab kita macam DJ Mona kata, rumah dah ada, tangga dah ada. Walaupun mungkin setengah orang kata nak kami pakai lift kan? Tetapi pakai lift pun kata rumah tangga juga. Tetapi kita tahu bahawa secara metafiziknya rumah tangga itu mesti tiang-tiangnya adalah terbina daripada kasih sayang. Maknanya rumah tangga kita itu ibarat rumah yang mana kita dapati, kita tengok ke bawah mesti dipenuhi dengan tiang-tiang yang kukuh-kukuh yang besar-besar agar rumah tersebut tak akan goyang, tak akan jatuh, tak akan retak ya. Jadi inilah yang kita nak sama-sama bincangkan dalam usrah kita pada hari ini ya. Dan kita nak fokus sebab dunia pada hari ini mahu atau tidak tiba-tiba kita sibuk bercerita tentang keadaan sekeliling. Sehingga akhirnya ya, sebab tu Nabi menyebutkan tentang orang bijak. Kata Nabi, al-kayyisu man dana nafsah. Si bijak, kata Nabi, ialah orang yang dia fokus pada diri dia sendiri. Maknanya mafhum sebaliknya adalah kita telah jadi tak bijak pada mata Nabi apabila kita sendiri banyak memperuntukkan kita punya fokus kita kepada orang lain. Kita cerita tentang orang ya, kita bercakap, bila kita bersembang tentang orang ya. Dan apabila kita ada apa saja medium, kita akan gunakan medium itu untuk bercerita tentang orang. Dan akhirnya rupanya itu telah melemahkan tanpa kita sedar pengaruh-pengaruh yang kita sangka baik
apapun sangkaan kita, tetapi rupanya perlahan-lahan kita takut meruntuhkan tiang rumah tangga kita. Baik, itu sedikit mukadimah, dan saya yakin insya-Allah kita nak dengar daripada Tuan Fadli sendiri dengan pengalamannya, dengan mungkin berhadapan secara realiti dengan banyak persoalan-persoalan. Pasti ada cara-cara bagaimana kita nak memperkukuhkan tiang tersebut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Baik, terima kasih Ustaz Zul. Saya sebenarnya lebih suka mendengar mutiara-mutiara hikmah daripada Ustaz Zul. Subhanallah, banyak yang dapat kita ambilkan. Saya ingat topik hari ini pun sebenarnya Ustaz Zul sangat menarik, sebab bila kita bincang tentang rumah dan tangga, dan tiang ini adalah kasih sayang. Biasa saya buat perkongsian, Ustaz. Saya kata rumah tangga ni sebenarnya dia tetap berjalan walaupun tanpa kasih. Dia tetap boleh berjalan walaupun tanpa kasih. Asalnya apa? Asal tanggungjawab tu berjalan rumah tangga. Tapi saya kata perasa terbaik rumah tangga tetap adalah kasih sayang. Dia macam kita makan mi segera lah kan. Mi segera ni mana-mana mi tu sama je. Tapi yang membezakan tu perencah je kan. Yang ni kari, yang ni ayam kan. Jadi saya kata perisa terbaik rumah tangga tetap kasih sayang. So saya sebab pengalaman saya Ustaz Zul dalam mengendalikan kes kaunseling. Saya jumpa banyak rumah tangga yang bersifatnya bertahan. Kan, maknanya mereka masih lagi suami isteri. Mereka masih lagi menunaikan tanggungjawab antara satu sama lain, tetapi sudah tidak ada lagi cinta dalam rumah tangga. Jadi bila tidak ada cinta dalam rumah tangga masih bertahan. Kadang-kadang mereka ni bertahan demi anak-anak. Cuma bila tidak ada cinta dan sayang dalam rumah tangga ni, sejauh mana ianya, pada saya lah, rumah tangga tu bersifat sihat dan menyihatkan. Sebab kadang-kadang bila bertahan tanpa cinta, kesannya pada anak-anak. Sebab pada saya, rumah tangga ni sebenarnya dia bukan cerita tentang antara kita dan suami ataupun kita dengan isteri semata-mata, tak. Tetapi bagaimana anak-anak belajar tentang isteri, tentang suami, tentang rumah tangga adalah daripada kita kan. Jadi dengan sebab itu, apa yang kita lalui dalam rumah tangga ni semua akan dipelajari oleh anak-anak. Sebab tu kalau boleh kita kena usahakan untuk bahagia, kita kena usahakan untuk bercinta, kita kena berusaha untuk baiki keadaan, kita kena usaha untuk memperbaiki tiang, memperkuatkan lagi tiang. Nampak tiang dah nak berapa, nak ada anak-anak dekat tiang, buatlah sesuatu, jangan tinggalkan dan biarkan. Kenapa? Kerana anak-anak yang berlindung di bawah rumah tersebut, bila tiang tu runtuh, maka runtuhan itu juga akan terkena kepada anak-anak. So saya ingat penting untuk ada cinta dan kasih sayang kan dalam rumah tangga, dan itulah yang paling penting kepada saya, sebab dia memenuhi keperluan emosi. Sebab kita ada keperluan emosi, Ustaz. Kan? Kita kahwin ni kan apa? Kerana kita nak penuhkan keperluan emosi kita kan. Dan kita yakin bila kita kahwin tu dengan pilihan kita tu, kerana kita yakin dia, kenapa dia? Sebab kita rasa dia yang boleh membahagiakan kita. So jadi apa makna apabila dah berkahwin tiba-tiba hilang perasaan cinta, hilang perasaan sayang? So pada saya itu sesuatu yang sangat merugikan lah. Sedangkan Islam ni penuh dengan kasih sayang, Ustaz. Okey, masya-Allah ya. Okey, pasti ramai lagi pasti nak tanya macam mana ya, sebab nak mengusahakan cinta tu, bagaimana boleh, nak mengusahakan sayang tu kan. Dan saya kira alangkah indahnya kalau saat ini setiap kita, saya dan rakan-rakan usrah yang mendengar, sebab fokus kita nak jadi bijak macam apa dikata oleh Nabi, al-kayyisu man dana nafsah. Kita tak nak cerita tentang jiran sana, orang sana ni nak orang tu bahagia ke tak. Kita tak nak menjadi orang yang buat seorang yang judgemental, membuat justifikasi terhadap orang lain. Kita sekarang ni nak muhasabah, dan kelihatannya rakan usrah kalau kita bersedia, dan ini sangat dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya untuk menjadi bijak yang disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmizi sebentar tadi. Maknanya muhasabah kita sekarang ni, mungkin kita boleh pejamkan mata, yang drive tidaklah. Maksudnya mungkin boleh melihat, sebab manusia ni walaupun dia boleh melihat ke hadapan, tetapi dia boleh memikir pada perkara yang lain. Bagi mereka yang mungkin sedang duduk dan kemudian menekuni usrah ini dalam keadaan tempat
yang selesa mungkin boleh membuat muhasabah cinta secara khusus, ya, sejauh mana perasaan cinta kita, ya, kepada orang yang menjadi teman kita. Begitulah sebaliknya, ya, kerana kita tahu bahawa rumah tangga adalah zaujain, ya, zaujain dalam istilah, ya, dalam istilah bahasa Arab sendiri, ya, dan digunakan oleh Allah dalam Al-Quran, merujuk kepada satu benda yang tidak sempurna melainkan ada sebelah yang lain. Ya, kita selalu sebut the better half, ya, our better half, ya. Zaujain itu menepati makna tersebut, ya. Dia kalau kita beli kasut sebelah saja memang kita boleh pakai, ya, mahal kot manalah kasut tersebut, ya. Jadi kita kena ada kedua-duanya sekali. Maksudnya kita buat pertama sekali muhasabah kita adalah muhasabah tentang ya Allah, adakah perasaan cinta, kasih, ya, rindu, sayang itu ada kerana tadi Tuan Fadli katakan bahawa kita hidup dengan keperluan-keperluan asas kita, dan emosi adalah termasuk dalam keperluan asas setiap daripada kita, dan kita tidak mahu melalui dunia ini kerana tanggungjawab. Memang kita bercakap tentang tanggungjawab, tetapi tanggungjawab itu benda asas, tetapi yang diperlukan untuk menjadikan, sebab itu dalam Al-Quran, ya, bila disebutkan tentang mawaddah warahmah, itu belum lagi KPI dia. Mawaddah dan rahmah itu kita boleh anggap sebagai proses saja sebenarnya. Mawaddah, ya, yang sebahagian daripada ulama menyatakan bahawa cinta yang menggebu-gebu di dalam hati, ya, cinta, perasaan cinta, sebab cinta tu dia ada panas dan dia ada cinta panas dan cinta sejuknya, kan. Cinta panasnya adalah menggebu-gebu dalam hati, perasaan rindu, ya. Tetapi kalau tak diseimbangkan dengan cinta yang dingin, bukan dingin cinta tu tidak, tetapi lawan kepada panas tadi, cinta tu cinta yang bersifat rahmah, ya, lebih memahami sifatnya. Bergabung dua cinta ini masih proses. Dia bukan adalah satu matlamat. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa matlamat, ataupun kalau kita nak menanda aras, standardnya adalah kepada qurrah ain, qurratu ayun. Ya, Allah gunakan kalimah qurrah ayun. Qurratu ayun adalah merujuk, ya, kepada tangisan yang mengalir kerana seseorang itu terlampau gembira. Mana rumah tangga ni seolah-olah ibaratnya kita tengok isteri kita mengalir sebab terlampau gembira. Mungkin kita payah lagi nak faham, ya, petang Jumaat sebab jam. Jadi rakan usrah kadang-kadang, ya, siapa tu kita punya pocket man dulu, siapa tu, Azizul, ya, dia naik atas podium. Ya, dan kemudian berkibar lagu di belakang tu bendera Malaysia dan menyanyi lagu negaraku, dan kita tiba-tiba menyanyi sama dan tiba-tiba bergenang air mata kita dan kita menangis. Kenapa kita menangis? Itu adalah satu perasaan sebenarnya yang nak menggambarkan betapa puasnya, bangganya, seronoknya. Qurrata a'yun adalah tangisan. Jadi sebenarnya rumah tangga kita, kalau kita nak bertanya, yang Allah bagi semua sarana yang ada pada kita, semua potensi, kecuali manusia tak menjumpainya, kan. Itu masalah kita. Kita tersesat dalam rumah tangga kita sendiri, ya. Kita perlu waste sekarang nampaknya sebab kita dah tersesat. Okey, mungkin akhi Abu Hurairah sendiri mungkin nak kongsi apa sekarang ni, sebab Tuan Fazli anytime dia akan share dengan kita, insya-Allah, mungkin tips-tips untuk bagaimana nak mengusaha. Sebab saya dengar perkataan tadi, mengusahakan cinta, mengusahakan bahagia. Love is verb. Love bukan nouns, tetapi verb. Maknanya dia mesti satu perbuatan yang kita usahakan. Mungkin sesuatu yang saya faham dalam rumah tangga, dia adalah satu benda yang tiga pihak je yang akan terlibat. Kita, pasangan dan Allah. Maksudnya tidak ada sesiapa pun. Itu pun mak ayah cakap benda tu je. Nak apa saja berlaku, kalau dua memang masalah, satu lagi siapa nak cari? Mesti Allah, bukan orang lain. Jadi kalau sebut macam tadi tu, tiang kasih. Kita tahu bahawa dalam rumah tangga, bila sebut dalam surah Ar-Rum, yang kenapa Allah dicipta berpasangan tu, rupanya Allah suruh kenal antara dua tu siapa yang nak buktikan kekuasaan Allah. Jadi itu yang betul. Masa awal-awal kahwin tengok isteri menangis, sebab kita macam terharu kita ada seorang yang akan bersama dengan kita tak tahu sampai bila. Dan daripada seorang itu kemudian Allah lahirkan pula anak-anak. Nangis lagi. Sebab daripada situ Allah boleh lahirkan lagi. Jadi kalau kata ustaz kata macam mana nak menambah kasih dan sayang tu, kita kena faham bahawa segala-galanya memang dapat daripada Allah. Okey. Kita usahakan bagi WhatsApp setiap hari, telefon, ucap I love you, bagi bunga dan sebagainya. Kalau Allah tak izinkan perasaan tu ada, dia takkan dapat. Jadi sebab tu kita berdua suami isteri tu, dia akan takut
satu hari kalau mereka hilang Allah, pasti mereka hilang rumah tangga ni. Jadi itu antara tips yang membuatkan suami isteri tu kuat. Antara tips lagi, orang kata sekarang ni rumah tangga penat tu lah. Suami isteri kerja. Memang penat. Suami isteri balik kerja. Ni yang saya dengar daripada podcast. Dekat satu podcast dia cerita tentang diary ayah. Dia kata nak tahu tak ayah-ayah dia kan. Kalau kita nak balik rumah, kita nak masuk rumah, kita nak jadi orang yang kuat, tak penat. Macam mana? Sebelum sampai nak masuk rumah tu, baca bismillah, baca 3 kul, kemudian kita nak masuk syurga. Kita bukan nak masuk rumah. Seronok tak masuk syurga? Dia cakap macam tu. Saya dengar tu, kita depan rumah kan. Ya Allah, semangatnya betul. Aku nak masuk syurga, aku bukan masuk rumah. Itulah silap kita. Balik rumah, betul kita anggap balik rumah tu balik rumah. Rumah, isteri, dengan baju kelawar yang terbang tu, dengan anak-anak yang berlari, rumah sepah, itu je kita bayang. Sedangkan kita nak balik syurga. Penat-penat kalau Allah bagi, Allah suruh balik syurga. Itu yang kita kadang-kadang lupa. Dia antara tips. Baik, Masya Allah. Dua benda yang saya kira saya suka untuk kembangkan sedikit, betapa tentang mau atau tidak, sebab perkahwinan seutuh mana, sesahjihan mana, apa lagi kita kata setaj mahal mana, hakikatnya adalah bahawa yang mengikat kita adalah Allah. Tali itu yang mengikat kita adalah Allah. Jangan pernah lupa sekalipun dalam tempoh hayat perkahwinan kita itu, dan Allah itu bila Allah Subhanahu Wa Taala nak kita tahu dan kita kenal Allah, Allah akan kenalkan betapa sifat penyayangnya Allah, pengasihnya Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita mula Bismillahirrahmanirrahim, nanti kita sebut Ar-Rahmanirrahim. Maknanya saya sangat setuju apa yang disebutkan tadi, bahawa mahu atau tidak, ambillah masa dalam muhasabah kita ni. Masya Allah, kita tahu kita lemah, kita bukan bercakap ni semua para awliya illah yang memang bercakap tentang Allah tu Masya Allah zauqinya dah begitu tinggi. Dah, kita cakap atas dasar kita yang biasa-biasa, orang awam ni je. Tetapi orang awam juga Allah sebut tentang wa min ayatihi an khalaqalakum. Allah itu, Allah nak supaya kita merasai keberadaan Allah. Sebab tu Allah kata ayat, tanda, satu sign, satu signal yang bila kita nampak rumah tangga, kita nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mindset yang sangat bagus sebentar tadi, apa yang dikatakan bahawa kita buat satu mindset. Kita tahu sebab manusia ni dia boleh buat satu daerah dia sendiri. Okey, kita tahu bahawa daerah rumah tangga kita, insya-Allah lepas ni kita semua pakat buat, rumah tangga gitulah syurga buat kita. Rumah tangga itulah syurga buat kita. Dan isteri kita, sebab tu saya lihat dalam dialog dalam Mu'jam Imam Tabrani menceritakan dialog di antara isteri Nabi Ummu Salamah dengan Nabi. Semua ayat-ayat tentang gambaran syurga ditanya secara detail oleh isteri Nabi kepada Nabi SAW. Dan sehingga dikatakan bahawa isteri itu bukanlah bidadari, tetapi merupakan kepala dan ketua kepada seluruh bidadari. Kecantikannya, keelokannya, memandangnya, Masya Allah. Sebab tu rasanya kalau kita letakkan isteri kita tu bidadari, kita sedang downgrade dia sebenarnya. sama tanpa sedar kita sedang downgrade kan dia. Kerana saya mungkinlah kalau kita nak buat misal, isteri kita di syurga nanti, amin ya Rabb. Ketika mereka masuk dalam syurga, maka mereka menjadi ketua kepada seluruh bidadari. Dan mungkin kita nak tanya, mungkin sebab bila cantik ni kita tengok pertandingan Ratu Cantik kan, orang nombor 1 dengan nombor 2, maknanya para bidadari dengan isteri kita. Kalau kita kata isteri kita nombor 1, bidadari nombor 2, dalam pertandingan Ratu Cantik, nombor 1 dengan nombor 2, dia punya hakim tu, saya kira dia punya nak buat markah tu 0.001, beza nombor 1 dengan nombor 2 kan. Sebab masing-masing Masya Allah dia punya rapat-rapat tu, nombor kadang-kadang tersalah baca pun ada. Kan? Dan cerita ni rakan Nusrah bukan nak suruh tengok pertandingan Ratu Cantik, tak, tetapi nak cerita kepada kita bahawa hakim tu nak dapat nombor 1, nombor 2 tu susah. Baik, mari kita tengok beza dalam dialog yang kita tengok tadi antara isteri kita, isteri-isteri orang beriman, amin ya Rabb, isteri-isteri orang beriman dengan para bidadari. Markah di sejauh mana kita nak bagi, hakim nak bagi, jauhnya adalah 70,000 darjat.
Bukan 001 tetapi 700000 nombor 1 dengan nombor 2. Maknanya masya-Allah memang syurga betul. Dan kerana dalam syurga ya, wanita akan duduk sebagai seseorang yang berada, sebab tu kan tak sempurna syurga, melainkan cerita tentang berkongsi mereka, bersembang mereka di atas dipan-dipan mereka. Itu Allah akan ceritakan bahawa syurga itu mesti pertama sekali Allah cerita tentang dia dan pasangan mereka. Baik, alhamdulillah saya kira itu gambaran syurga, dan kita harap masya-Allah ini dapat kita reka dalam minda kita, sebab minda kita sangat bertenaga ya. Kalau orang punya mansion yang begitu besar tetapi dia tak rasa, dia rasa bahawa dia masuk dalam rumah dia tak jumpa syurga tersebut, sebenarnya mansion yang begitu besar tersebut dia tak lebih jadi hanya sebuah rumah kecil yang sangat sempit buat dia ya. Sebab tu nak keluar je kan, kerja nak keluar je, asyik-asyik nak keluar je. Dan kalau masuk pun kita tak pada present moment, kita rasa kita berada di rumah tetapi pemikiran kita sebenarnya tak ada kat dalam rumah. Baik, itu ciri-ciri yang menakutkan. Okey Tuan Fadli, kita masih alhamdulillah meneruskan perbincangan, dan ramai rakan-rakan usrah yang pastinya macam kita katakan, bila kita muhasabah kita nak, dan bila kita nak kita minta Allah beri. Apa yang kita kena buat sebelum Allah beri? Subhanallah. Bila Ustaz sebut tentang muhasabah kan, saya rasa dalam rumah tangga ni kita kena muhasabah 6 perkara. 6 perkara yang saya senaraikan lah. Sebab bila dalam sesi kaunseling pun saya akan tengok nak tahu rumah tangga ni dah berada pada tahap yang bagaimana kan, keadaan dia teruk atau tidak. Saya akan semak 6 perkara ni. So yang pertama adalah emosi lah. Macam Ustaz tanya tadi, apakah perasaan kita terhadap pasangan kita sekarang? Kan, kalau pasangan kita tu tak ada, apa perasaan dia? Rindu ke tidak? Kan, sebab ini kita nak bincang tentang tiang dalam rumah tangga, kasih tu tadi kan. Bila pasangan kita tak ada, kita rindu ke tidak? Bila berjauhan tu macam mana? Sebab dia ada 4 orang, ada 4 jenis Ustaz. Ada orang yang bila pasangan dia tak ada, dia gembira. Kan, bila pasangan dia ada, dia gembira. Bila pasangan dia tak ada, dia sedih. Itu saya yakin orang-orang yang bercinta dalam rumah tangga dia rasa macam tu. Kan pasangan ada seronok sangat, bila pasangan tak ada dia sedih lah. Okey, so ada yang kedua adalah Tuan Fadli ni problem kita tengok banyak sangat drama kan. Akhirnya kita masuk dalam dunia cinta orang, dan kita tidak membina cinta dalam rumah tangga kita sendiri kan? Allahu Akbar. Okey, sambung. Yang kedua pula adalah ada orang yang gembira, pasangan dia ada, dia gembira. Bila pasangan dia tak ada, dia tak rasa apa-apa. Yang tu. Dan yang ketiga pula ada orang yang ada pasangan tu tak rasa apa, dia tak ada tu lagi gembira. Kan? So itu menandakan sesuatu yang tak kena dengan dalam dari sudut emosi lah. Dan yang keempat adalah ada orang biar pasangan dia ada tu dia serabut, bila tak ada tu lagi gembira lah. So itu sesuatu yang harus kita tengok lah. So, kalau daripada 4 tadi, mana yang okey, mana yang tak okey? Yang okey ni sebenarnya kalau pasangan kita ada, kita gembira. Bila dia tak ada, kita rindu. Okey, nombor 1 lah ya. Nombor 1 lah. Mana kita sentiasa teringinkan dia lah. Saya ingat saya bagi laju sangat. Yang kedua yang kita perlu tengok juga adalah komunikasi. Sebab saya perasan dalam rumah tangga ni semakin jauh hubungan kita dengan seseorang, semakin kurang komunikasi. Kan, kita makin susah nak bercakap, dia malas nak bercakap, malas nak bertegur siapa. Orang merajuk macam tu lah kan. Kalau merajuk dia tak nak bercakap kan. So waktu bercinta dulu macam banyak sangat benda nak cakap. So dalam rumah tangga kalau kita tengok semakin kurang komunikasi kita, maknanya adakah ia menggambarkan semakin kurang perasaan kita? Itu yang pada saya kena tengok. Kemudian kalau kita bercakap dengan pasangan pun, kita tengok juga apa yang kita bercakap. Kan kadang-kadang duk sembang pasal hak dan tanggungjawab, fakta dan data saja. Kan banyak cakap tapi cakap pasal siapa nak bayar yuran sekolah, siapa yang nak uruskan anak, itu saja. Tak ada bercakap pasal perasaan cinta dan kasih sayang, perasaan pasal apa yang berlaku hari ni. Kadang-kadang dalam saya perasan Ustaz, dari segi apa ni, kaunseling psikologi kan, kadang-kadang kita bercakap benda remeh dengan pasangan kita ni satu benda yang mengikat. Kan? Benda remeh apa yang berlaku seharian hari ni dekat pejabat, kena bawa kereta kan. So kalau kita boleh bercerita benda tu sebenarnya dan sanggup didengari, maka itu menandakan hubungan kita masih baik lah. Okay, yang ketiga pula Ustaz, adalah fungsi. Emosi, komunikasi, fungsi. Kefungsian dalam rumah tangga. Kan, sebab saya yakin hari ini sebenarnya banyak konflik yang timbul ni apabila tidak berfungsi dalam rumah tangga. Isteri tak berfungsi sebagai isteri, suami tak berfungsi sebagai suami. Kan kadang-kadang isteri cari duit apa semua, suami terbongkang kat rumah kan. Tak berfungsi sebagai ketua keluarga, tak menguruskan rumah tangga kan. So itu juga akan timbul banyak isu lah. Dan bila saya duk tengok dari segi orang kata apa, fungsi tak berjalan, memang tiang akan runtuh.
Sebab emosi akan, contoh kita cinta pasangan kita, selagi mana dia bertanggungjawab. Kalau dia tak bertanggungjawab, lama-lama perasaan hilang juga. Kan? Okey. Saya ingat yang lain saya sambung lepas ni lah. Okey. Baik, Masya Allah, saya tengah duk mencatat dia terhenti kan. Baik, setidaknya senang untuk kita ingat buat pertama yang 3 daripada 6. Tadi yang pertama tentang mari kita muhasabah emosi kita, ya. Dan muhasabah ini sangat elok, sangat baik, bahkan sangat dituntut untuk kita betul-betul kita jinakkan emosi kita, ya, kita berdamai dengan emosi kita sendiri, ya. Kerana emosi ini dia adalah satu kekuatan dalam diri, dan bila kekuatan dia boleh pergi ke positif, dia boleh pergi ke negatif, ya. Dan bila kita jinakkan dan kita lembutkan dan kita berdamai dengan emosi kita terlebih dahulu, sebab saya kira di antara bila emosi dia menjadi negatif, sifat manusia itu dia menjadi seorang yang accumulative, dia sangat mengumpul 1, 2, 3, dan dia akan kata tunggu masa nak meledak, kan. Dan orang yang berdamai dengan emosi adalah tahu untuk melepaskan apa yang dah berlalu, ya, dah berlalu, mafatafat, ya, dah berlalu, dan dia tidak akan masuk dalam bentuk accumulative. Maknanya dia tidak akan kronokan, ya, dia tak akan kata ni bulan sudah. Masing-masing di antara mereka, kan. Dan emosi ni Masya Allah, kalau tadi kita itu adalah kayu ukur yang kita boleh nak nilai, dan baiknya manusia ialah kita boleh perbaiki. Saya suka mungkin sebelum nanti, sebab kita akan kena break sekejap, nanti kita akan dengar juga daripada akhi Abu Hurairah untuk orang kata melunakkan lagi, ya, sebab memang saudara Abu Hurairah tak sabar nak balik ke syurga tu nampaknya, kan. Tetapi kita nak jadikan supaya rakan-rakan juga dapat merasa lunak tersebut. Ditanya kepada seorang suami isteri yang umurnya mungkin dekat 100 tahun, dan mereka membina rumah tangga yang harmoni dalam masyarakat, orang kenal semua. Dan orang tanya pada dia, apa rahsia mereka boleh bertahan sampai sebegitu lama? Ya. Dia kata apa, dan marilah sama-sama kita cuba ingat apa yang disebut oleh Tuan Fadli sebentar tadi. Dia kata saya hidup dalam zaman semua benda boleh diperbaiki. Dia hidup dalam zaman satu benda semua benda boleh dibaiki. Zaman dulu, ya, kereta dibuat untuk boleh dibaiki. Mesin dibuat untuk dibaiki. Kamera dibuat untuk boleh kalau rosak hantar baiki. Dia tak sama dengan alam dunia kita sekarang. Ya, dunia sekarang ada bila rosak tak payah baiki. Tukar je. Kan? Jadi kerana itu Masya Allah, mindsetting bahawa termasuk emosi kita boleh baiki sebenarnya. Ya, komunikasi kita boleh baiki. Fungsi boleh kita baiki. Dan insyaAllah inilah yang kita akan sama-sama kongsikan rakan usrah. Macam saudara Abu Hurairah sebut kata, kita ada Allah. Dan Allah, bila kita ada Allah, kita ada sesuatu kekuatan yang sangat hebat, walau mungkin separah mana mungkin bila kita muhasabah tadi. Yakinlah, kerana Allah itu bersamanya adalah harapan, dan harapan terbaik. Allah nak dengar kita mengadu kepada dia dan mengakui kelemahan kita. Allah beri jalan insya-Allah. Ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz, dan terima kasih juga ahli usrah untuk waktu ini. Kita ada masa untuk kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Tahun baru ni, jom kita tetapkan azam baru, strategi baru, sasaran baru dan hari baru yang lebih baik. Wah, terbaik Man. Kita kembali semangat untuk nak bangunkan semula perniagaan kita. Jom bangkit Adam. Tiba masanya kita baiki kegagalan menjadi kejayaan. Ayuh bersama kami jana semula perniagaan anda dengan mengiklankan produk dan perkhidmatan kepada lebih 1 juta pendengar Radio IKIM. Robot peluang diskaun 20% dalam tempoh terhad bagi tempahan pakej khas Ramadan Radio IKIM. Info lanjut hubungi unit pemasaran IKIM di talian 012-686-9236 atau 017-345-2564. Ikan siakap buah papaya ayuh dimakan dengan berselera. Sekiranya wakaf menjadi budaya, umatkan hidup dengan sejahtera. Amanah Saham Nasional Berhad kini memperkenalkan konsep wakaf terbaru melalui konsep wakaf saham amanah. Menggabungkan 2 konsep penting, iaitu pelaburan dan wakaf. Ayuh, jangan melengah lagi. Jom berwakaf bersama ASNB untuk pengurusan yang lebih profesional dan telus. Pesanan dari saya, Badli Shah bin Alauddin.
Permohonan adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan Pegawai Teknologi Maklumat Kontrak Grade F41 di Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Calon-calon hendaklah warga negara Malaysia dan berumur tidak kurang daripada 20 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan, memiliki ijazah sarjana muda dalam bidang teknologi maklumat, multimedia, komunikasi dengan kepujian daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Mempunyai pengalaman kerja dalam bidang penghasilan kandungan, content creation di platform media sosial di sektor awam atau swasta, cekap dalam penggunaan kamera video, peranti pintar, penyuntingan video, grafik dan copywriting. Antara bidang tugas ialah menghasilkan kandungan pada pelbagai platform media sosial Radio IKIM dalam bentuk video, grafik, teks dan merangka strategi serta hantaran media sosial dengan cekap dan berkesan. Kemukakan permohonan anda kepada Unit Modal Insan sebelum atau pada 25 Januari 2023. Inspirasi, inforia, Islami, semuanya di IKIM. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف
pelbagai informasi terkini, teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Usrah Nurani, dan untuk para pendengar masih lagi membawa secara langsung di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media untuk anda boleh tonton di situ, dan untuk para pendengar yang like dan follow di media sosial kami, terima kasih banyak-banyak, dan juga ada yang tulis learning point di situ. Masya Allah ramai yang menulisnya apa yang Tuan Fazli katakan, Ustaz Zul, dan juga doa yang disebutkan oleh saudara Abu Hurairah. Masya Allah, Alhamdulillah. Dan untuk petang ini masih lagi bersama Usrah Nurani bersama Fadil Ustaz Dr. Ramli Muhammad Razali, dan juga tetamu kita Tuan Ahmad Fazli Abdul Aziz, dan juga Tuan Abu Hurairah. InsyaAllah untuk petang ini kita bincangkan tentang tiang kasih dalam rumah tangga bersama Ustaz Dr. Ramli. Silakan Ustaz. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih DJ Mona dan rakan Usrah dimanapun sedang berada. Marilah ya saat mustajab berdoa ni kita doa secara khusus tentang rumah tangga kita, dan ambil juga masa macam kita katakan seperti para sahabat yang mendoakan rumah tangga sahabat-sahabat yang lain. Mungkin kita dengar ada konflik dalam mana-mana rumah tangga sahabat kita, jadilah orang yang seperti dididik oleh Nabi. Mereka akan mendoakan di belakang-belakang mereka dengan penuh pengharapan, dan rupa-rupanya Allah Subhanahu Wa Taala sedang nak mengkabulkan doa yang kita panjat sekian lama apabila kita mendoakan kepada rakan-rakan kita. Jadi sambil kita berbincang ni marilah kita ambil masa kita teringat ada sahabat kita bermasalah dalam rumah tangga. Jadilah orang yang seperti diajar oleh Nabi. Ya Allah, rukunkanlah ya Allah, damaikanlah ya Allah rumah tangga mereka ya Allah. Dan tidak rugi sedikit pun pelaburan ini, kerana sesungguhnya bila kita mendoakan saudara kita sebagai seorang manusia kepada manusia, Allah hantar buat kita malaikat yang mengaminkan agar rumah tangga kita menjadi baik. Rakan Usrah, kalau kita tengok dalam Al-Quran, ada satu istilah yang sebenarnya ditanam kepada pemikiran umat Islam yang disebut sebagai Al-Islah. Sebab Al-Islah bukan satu kalimat, tetapi satu konsep yang ditanam dalam pemikiran kepada orang-orang yang beriman. Dan Allah menggunakan kalimat, menyebut kalimat islah ini dalam 10 keadaan dan ahwal. Dan salah satu kalimat yang secara jelas Allah gunakan islah ini adalah bainal zaujain. Bainal zaujain maknanya antara pasangan rumah tangga. Maknanya konsep islah yang sifatnya adalah sesuatu itu yang saudara Abi Hurairah sebutkan sebentar tadi, mesti yang ada kaitan dengan Tuhan, yang sifatnya mesti betul menurut kehendak Allah. Dan kemudian yang kedua adalah rumah tangga yang islah itu mesti dibina di atas keikhlasan semata-mata kerana Allah, ya. Sebab bila kita buat kerana orang, kita mudah kecewa. Sebab orang ini sangat lemah untuk mengukur kebaikan kita. Sebab tu banyak kita kata saya dah buat macam-macam tapi tak dinilai. Sedangkan kita sedang salah sebenarnya sebab Allah menilai. Sebab Allah pasti menilai, sebab nilaian Allah bukan pakai kilogram, bukan pakai tan metrik, tetapi Allah kata sebesar atom, sebesar molekul kamu melakukan kebaikan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rakan Usrah yang saya hormati dan saya kasih sekalian, jadi sebab tu insya-Allah konsep islah ini dalam pemikiran kita yang kita nak bina rumah tangga kita, supaya rumah tangga kita itu macam tadi digambarkan adalah sebuah rumah tangga yang kita anggap syurga, yang merupakan isteri merupakan ketua kepada para bidadari nanti, seolah-olah gambarannya begitu. Dan inilah yang kita nak cuba bincang, dalamkan secara bersama-sama. Mungkin kita nak petang ini juga nak dengar daripada akhi Abu Hurairah, Abdul Rahman Sakhar Ibn Dawsi. Mungkin sesuatu yang mungkin boleh lembutkan hati-hati kami ni, supaya ya harapan tu besar sebenarnya. Sebab bila kita buat dengan betul dan ikhlas dan buat kepada Allah, yang paling besar dia akan datang dah harapan. Mungkin sebab ada orang yang rasa macam rumah tangga aku ni dah sampai ke penghujung. Tunggu dulu, sebab harapannya masih besar. Harapan untuk kita perbaiki, harapan untuk suami memperbaiki. Mungkin bagi kami sikit orang kata tonik ke apa. Saya paling ingat sekali, sabar yang paling akhir adalah sabar kerana Allah lah. Selama ni kita dah sabar lama dah sebab pasangan, kan? Sabar lama dah. Sebab apa? Sebab kalau tak ada suami ni payah, kan? Nanti orang cakap kita ni macam-macam. Contoh
sabar tu, tapi kita terlupa yang kita ada satu sabar yang paling besar, iaitu sabar kerana Allah. Itu yang paling kita lupa. Sebab tu dalam kita melalui kepenatan dalam rumah tangga, ada satu doa yang kita boleh baca. Kalau orang dalam resolusi lah, orang cakap, ustaz ni cakap doa kan. Doa adalah satu benda yang mengikat. Macam kita dengan mak. Kita kalau ada masalah, mengadu kat mak tu best tu. Nak mengadu kat ayah mungkin kita jarang mengadu dengan ayah, tapi bila kita boleh cakap dengan mak, ataupun kita ada kawan baik yang kita boleh lepaskan semua pada dia, itulah doa. Dan yang doa dia adalah satu benda yang mengikat kita dengan Allah, yang anytime kita boleh cakap dengan Allah tu. Jadi sebab tu ada satu doa yang saya selalu ingat, mak ayah sebut lah, kalau rasa penat sangat dengan pasangan tu, baca doa ni. Doa dia adalah, ya Allah, kalaulah bukankan engkau, sebab apa aku buat semua ni. Dia menyatakan bahawa kalau kita cakap cikgu banyak kerja sekolah, penatnya kan. Cikgu pun kata, alah, kamu kan nak pandai, nak belajar. Jadi doa itu seolah-olah dia memberikan kita satu harapan yang bahawa kita takkan pernah putus. Dan dalam setiap kali lepas sembahyang, cuba kita sebut dalam lagu Cinta Agung ini, yang kita kata pada Allah, ya Allah, engkau Tuhanku, tiada Tuhan selainkan engkau, engkau cinta agungku, Nabi Muhammad pesuruhmu. Dan akhirnya selama 25 tahun kita berumah tangga, kita lalui sakit tu sebenarnya lebih banyak daripada kita bahagia. Tapi kita tak sedar setiap kesakitan tu dia menjadi satu kebahagiaan sebab kita ada Allah. Itu yang sebenarnya tadi. Tiang kasih tu bermaksud kasih yang kita usahakan selama ini, tiangnya adalah Allah. Kita kuat kan. Sebab tu sambungan lagu tu kan. Ya Allah, engkau sumber bahagia, engkau sumber keselamatan. Ya Allah, engkau sumber keamanan, engkau adalah segalanya. Ya, minta maaf Ustaz, kami macam kumpulan nasyid kan. Ya, terima kasih. Sebab dia membuai perasaan kan. Betul. Sebab tu betul, memang orang yang banyak bercakap dengan Allah, dia memang akan kurang mengadu dengan manusia. Banyakkan bercakap dengan Allah membuatkan kita rasa Allah nak cakap dengan manusia ni malu sangatlah, kecil sangat masalah ni. Allah lagi besar boleh menyelesaikan. Jadi itu ubat yang paling besar sebenarnya dalam rumah tangga. Yang menyebabkan orang kata, aku dengar rumah tangga kau ada masalah, tapi 10 tahun kau relax je. Dia tak relax. Dalam tu bergelumang. Tapi yang menjadikan dia relax, Allah menenangkan dia. Dan akhirnya masalah dia menyelesaikan masalah rumah tangga. Kau dengar Abu kan, dengan Siti kan, dia masalah besar, kau ni malulah rumah tangga. Dia akan jadi macam tu. jadi itu yang kita nak. Itu yang kita nak sebenarnya dalam kehidupan kita, insya-Allah. Baik, nak dapat bahawa kita percaya, inilah iman ya, tasdik dalam hati bahawa Allah telah sumber bahagia, Allah telah sumber ketenangan. So kasih sayang kita itu, walaupun kita kata dia tu teguh, tetapi teguh apabila Allah teguhkan dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan betul sebab kita jangan pernah underestimate doa. Ya, sebab doa ini masya-Allah, kalau kita kumpul kisah orang berdoa dan apa yang Allah bagi pada mereka, kita akan rasa bahawa doa ini memang satu keajaiban. Dalam psikologi, saya yakin Tuan Fadli juga setuju dengan saya, sebab kita bercakap benda positif ya, dan setiap cakap positif ni dia akan patah balik kat kita. Begitu juga sebaliknya. Ya, kita maki hamun kat orang, kita sedang maki hamun kat orang, sebenarnya maki hamun tu akan patah balik kat kita sebagai petir yang paling membunuh kita. Dan akhirnya kita orang kata kita disumpah, saya gunakan ya, mungkin tengok saya dan sebab takut nanti orang kata mana ada semua sumpah ni. Tak, maksudnya saya quote unquote ya, nak ceritakan kepada kita bahawa perkataan positif yang kita lontar dia akan patah balik pada kita. Kita tak cerita lagi tentang Allah mengkabulkan dia. Kita cerita tentang nature perkataan baik dulu. Dan sebaik-baik perkataan adalah doa. Sebab doa ni semuanya benda baik. Kita tak akan cakap benda biasa. Kan? Mesti satu benda yang baik. Ya, sebab kita cakap ya Allah jadikan semua, ya Allah jadikan, mesti kita cakap benda baik dan baik. Dan cuba bayang, sebab itulah jiwa kita ni ya, dia kita tahu dalam
dalam metafizik jiwa kita ya, antara benda yang boleh mendatangkan kebahagiaan adalah kita punya certainty tu, certain. Satu benda yang bila dia kukuh masuk dalam hati, kepastian tersebut, dan kepastian ini melalui affirmation. Ya, doa adalah satu affirmation sebenarnya yang mengukuh ke dalam. Dan baik, alhamdulillah kita dah dengar tadi, maknanya sebenarnya kalaulah kita masuk tentang dalaman rumah tangga, dia masuk tentang hakikat tadi ya. Hakikatnya adalah betapa di sanalah tempat yang kita sandarkan. Dan yakinlah rakan usrah yang saya hormati dan saya kasih sekalian, kita seolah-olah cakap orang kata ni sangat, orang kata idealistik ya nampaknya. Oh, cakap Tuhan boleh settle masalah. Dah, kita belum cuba. Kita selalu underestimate tentang doa, dan saya yakin perkara ini antara benda awal yang boleh kita betulkan, meriahkan dalam diri kita sebelum insya-Allah rumah tangga kita. Saya tergamam juga sebenarnya. Kerana sebab kena bernasyid tadi kan. Dah lama tak keluar bernasyid ya. Tiba-tiba rasa nak kena bagi sumbangan juga ni nampaknya. Kena bagi juga suara second ke apa kan. Saya sebenarnya saya bila Ustaz bercerita dan Ustaz Abu bercerita tadi, saya terfikir satu perkara. Kadang-kadang kita hanya melihat rumah tangga tu dalam bentuk hubungan suami isteri semata-mata kan. Tapi kita lupa melihat bahawa hakikat rumah tangga, pertama kebergantungan kita pada Allah. Yang kedua adalah kebergantungan itu bukan sahaja sebelum, semasa, tapi juga selepas. Saya dia macam ni sebab saya bila saya duduk tengok dekat media sosial dan sebagainya kan, kadang-kadang saya terfikir ada orang, contoh dia dapat suami yang kaki pukul dan dia maksudnya waktu dia tunjukkan gambar-gambar dia, waktu gambar dia bersama dengan suami dia walaupun kena pukul, pakai tudung elok kan. Tapi lepas bercerai dah tak bertudung, makin seksi dan sebagainya. Maksudnya maknanya rumah tangga tu menyebabkan dia makin jauh dengan Allah dalam rumah tangga. Selepas rumah tangga dia makin jauh lagi. So kadang-kadang saya terfikir, ya Allah, ujian yang menimpa tu kan, pada yalah sebab bila kita ada iman, walaupun apa jua yang berlaku, ujian cabaran yang datang mendekatkan kan. Sebab macam mana saya nak sebut dia macam ni, yang mengubah kita ni bukan event tidak mengubah kita selagi kita ada pegangan kan. Sebab tu bila Ustaz Abu bercerita pasal pegangan tadi, Ustaz bercerita pasal iman tadi, kita dengan ada iman lah yang menyebabkan kita tidak berubah diri kita kerana persekitaran kan. Sebab kadang-kadang orang lupa, kadang-kadang bahagia juga satu ujian kan. Orang lupa bahagia juga satu ujian. Berapa ramai yang kita mungkin itu lebih besar kan, mungkin ujian itu lebih susah untuk kita hadapi dan depani kerana kita tak sedar bahawa kita sedang diuji kan. Jadi sebab itu pada saya bila kita bercerita tentang rumah tangga, tiang itu dalam keadaan yang baik, bukan saja kita kena syukuri bila dalam keadaan yang baik, tetapi kita juga kena bersyukur dalam keadaan contohnya diuji dengan pelbagai dugaan yang kita terpaksa berpisah dan sebagainya. Maknanya hikmah thinking, nak melihat hikmah ni bukan sesuatu perkara yang mudah sekiranya kita tidak benar-benar pegang dan orang kata ada iman dalam hati. Sebab tu kadang-kadang Ustaz bila sebut tentang soal sabar kan, ada orang cakap kata sebab saya ada juga aliran-aliran mazhab ni saya tak setuju. Contoh tentang kita jangan sebut sabar kat orang kan. Dia kata kau tak faham kan. Bila kita sebut sabar tu dekat dia kata jangan sebut sabar sebab orang yang tengah ditimpa ujian akan rasa makin marah. Tetapi saya kata kena juga pesan pada sabar. Sebab apa? Sebab Allah sebut watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Cuma kaedah memesan kepada sabar tu je lah yang kita mungkin kena cari cara supaya ianya lebih meresap kan. Itulah yang bisa nampak. Rumah tangga ni sebenarnya sepatutnya menjadikan kita dekat dengan Allah. Andai kata terpaksa dibubarkan juga, kita juga sepatutnya makin dekat dengan Allah. Sebab itu bahagia juga ada ujiannya. Apatah lagi dalam keadaan kita susah kan. Dan bila Ustaz sebut tadi tentang betul. Sebenarnya kan saya ada banyak teknik Ustaz. Teknik dalam rumah tangga, bina hubungan, baiki emosi dan sebagainya kan. Tetapi pada saya syarat yang paling penting adalah yang first tadi. Maknanya dengan apa yang Ustaz Abu sebut. Kebergantungan kita pada Allah. Sebab dengan
keimananlah dengan hati yang kita ikhlas kerana Allah ni, barulah kita akan tafsir emosi itu dengan baik. Sebab emosi ni ditafsir oleh hati. Orang tu senyum, tapi kalau kita dah sakit hati, kita akan tafsir dengan benda yang tak baik. Kan? Tapi sebab itu bila kita ada iman dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni, maknanya walaupun orang marah kat kita, kita masih lagi boleh tersenyum kerana kita menafsirkan. Sebab tu kalau teknik-teknik yang ada ni, kalaulah tidak disandarkan dengan kebergantungan pada Allah, pada saya ia juga akan sukar. Bahkan kadang-kadang mungkin orang cakap, saya dah ikut dah cara Cik Fazli, tapi tak jadi juga. Banyaklah cara. Ini mesti Cik Fazli ni cara tak betul kan. Mungkin saya juga yang salah kan. Tapi wallahualam, maknanya pada saya tawakal, ikhtiar mesti digandingkan dengan tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala secara orang kata betul sebetul-betulnya. Masya-Allah ya. Betul, sebab itulah balik kepada tali tadi ya. Apabila kita ada tali yang kukuh, ke mana pun dia akan takkan lari kan. Dan betul juga saya teringat rakan-rakan usrah yang saya kasih sekalian ya, Allah ceritakan dalam Quran tak semua kisah indah. Allah cerita tentang kisah seorang isteri yang tinggal seorang diri. Ya, cuba bayang kalaulah dia mengambil pendekatan pada ketika itu bukan Allah. Ya, sebab akhirnya bila dia bertanya kepada Nabi Allah Ibrahim yang Allah memerintahkan melalui seorang suami untuk bercakap pada isteri yang duduk seorang diri di lembah yang tidak ada apa pun tersebut. Tetapi isteri yang baik ni bertanya kepada suami yang baik. Tapi syaratnya begitu ya, jangan suami mengambil take for granted dan guna kita dah begitu mudah. Isteri yang baik bertanya pada suami yang baik. Sebab itu prinsip awalnya. Dan soalan daripada suami isteri adalah, adakah Allah yang memerintahkan engkau ini untuk aku? Allah amaraka bihadha? Dan Nabi Allah Ibrahim berkata, na'am. Spontan isteri baik ni berkata, dia bukan kata engkau, tetapi Allah tidak akan pernah mengabaikan aku. Rumah tangga kita sebenarnya Allah bila tidak mengabaikan kita, kita percaya perkara tersebut. Allah tidak abaikan kita. Allah tidak abaikan kita. Kita risau sebab wadi tersebut, Siti Hajar, kosong, kontang. Tetapi hanya beberapa inci di bawah pasir itu ada air yang bila keluar sampai hari ini DJ Mona bergaul ni, saya tak tahu banyak mana diminum kan? Dan bukan seorang tetapi bukan ribuan, jutaan meminum air tersebut. Mata kita lihat wadi yang ghairi dizara'in, tetapi di bawah beberapa inci sahaja, sebab Allah itu tidak pernah cuba bayang daripada awal Siti Hajar, katalah cerita tu dibuat secara cerita tak best kan. Okey, kenapa engkau tinggalkan aku seorang di sini, satu tempat yang tidak ada apa kan, dan kemudian dia pun balik sama ke Palestin kan? Dan kemudian Mekah itu ya, keberkatannya takkan keluar, airnya takkan keluar, buminya takkan subur, tanah Baitillah, Kaabah yang telah diasas oleh Nabi Allah Adam itu takkan ditinggikan oleh zuriat kemudian daripadanya. Dan yang lebih hebat daripada itu adalah kesabaran Siti Hajar ya. Tadi akhi Abu Hurairah sebutkan tentang sabar tadi ya. Dan betul juga ya, kadang-kadang memang kita belajar tentang positif yang toksik kita katakan sehingga sampai sedikit sabar pun tak betul juga ya. Sebab dalam hadis kita tengok bagaimana Abu Hurairah meriwayatkan tentang seorang Anas meriwayatkan Nabi kan tengok seorang perempuan yang menangis begitu teruk di perkuburan, dan Nabi datang kepada Nabi kata pada ya amat Allah isbiri ittaqillah wasbiri ya, maknanya ya bukannya sebegitu-gitu sabar sedikit pun tak boleh sebab Nabi pun menggunakan ketika orang tu dalam keadaan menangis sebab kematian anak dia, dan Nabi kata gunakan bertakwalah kepada Allah wahai wanita dan sabarlah dan mungkin responnya adalah ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati ya, seolah-olah kata memanglah keadaannya responnya adalah mendengar buat kali pertama. Tetapi manusia itu bila kita bagi tahu benda yang positif, dan positif itu kekal dalam diri, ketika dia dalam negatif dia tak suka dengar benda positif sebab dia nak dengar orang cakap, dia mengiyakan dia saja kan. Tetapi setiap benda positif tu boleh bila menyelinap masuk dalam diri yang kita tak tahu bagaimana dia punya impact dan kesan dia, tetapi di hujung harinya adalah bagaimana wanita tersebut ya, dengan sebab wanita itu yang merupakan seorang sahabiah juga, kita mendapat manfaat pada hari ini
Dan kita mendengar satu hadis yang sangat kita pegang. As-sabru 'inda sadmatil ula, kata Nabi. As-sabru 'inda sadmatil ula. Maknanya seluruh kejadian tadi nak bagi tahu satu hadis yang boleh kita pakai. Kesabaran itu ketika hentaman pertama berlaku kepada kamu. Baik, nampaknya kita mungkin ada sedikit lagi. Kita pun masa usrah ni, petang Jumaat ni dia tak panjang. Mungkin sedikit perkongsian 1 minit agaknya daripada akhi Abu Hurairah ke? Baik. Mungkin pesan-pesan kepada rumah tangga. Ya. Kita dalam usrah kita cakap awal-awal lah ya, bahawa kita bukan orang-orang mulia, orang-orang kudus yang menasihati orang lain. Kita sama saja, kata Imam Al-Ghazali, 2 tangan yang kotor, kita saling menggerakkan tangan kita untuk membersihkan. Itu saja rakan usrah ya. Kita cakap tentang rumah tangga bukan kerana kami rumah tangga kami perfect dan kemudian saya menasihati anta. Dah, kita sama-sama duduk berusrah, mungkin sedikitlah. Pengkhususan adalah kepada suami dan isteri lah. Seorang suami apabila dia paling lama di dalam solat, maksudnya dia adalah orang yang paling awal di sejadah dan dia adalah orang yang paling akhir meninggalkan sejadah, maka insya-Allah dia akan menjadi seorang yang paling kuat dekat dunia. Dan dia tidak ada mempunyai kekuatan lain melainkan setiap kali dia nak berjuang, dia yakin perjuangannya itu akan Allah nilai dan itulah yang dia nak, maksudnya dia nak syurga. Dan seorang isteri pun, dia bila melihat suaminya adalah seorang pejuang, maka dia akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu suami dia. Dan nanti sama-sama, ibaratkan macam suami dia kata kat anak isteri dia, ayah dah beli tiket ni, nanti kita nak pergi Turki, flight kita minggu depan, contoh kan. Di waktu itu anak-anak pun sangat gembira. Dan sepanjang di dunia, seorang isteri dia akan kata, suami aku dah berusaha dah dapatkan tiket, aku pula nak siapkan anak-anak untuk pergi ke Turki. Maksudnya persiapan suami dan isteri itu masing-masing ada buat persiapan. Dan insya-Allah itulah persiapan kita sekarang ni. Kita tak lama dah, kita semua akan ke sana, ke akhirat. Dan kita pun nanti kalau rasanya kalau duduk dalam syurga, kalau Allah rezekikan, amin ya rabbal alamin, takkanlah tengok kiri kanan anak isteri tak ada. Kan duduk seorang-seorang, mana suami aku? Jadi sunyi tak macam tu? Kalau pergi Turki seorang-seorang sunyi, jadi kita nak pergi sama-sama sekeluarga, insya-Allah. Amin. Ya, satu analogi yang sangat menarik dan saya kira satu nilai yang nak disampaikan oleh akhi Abu Hurairah adalah nilai seorang pejuang. Ya, maknanya seorang suami keluar, seorang isteri melihat dia seorang pejuang yang memberi khidmat kepada masyarakat di mana pun. Tak kiralah mungkin apa pun yang dia buat ya. Maka sebab itulah nilai yang terbaik. Sebab tu kita belajar dalam social science tentang art of war. Ya, bukan suruh kita berperang tak, tetapi kita tahu bahawa kita tampil sebagai seorang pejuang, mentaliti seorang pejuang. Rumah tangga sebenarnya begitu hebat begitu bila punya rumah tangga seorang pejuang. Bukan bila sebut pejuang ni tak romantis kan, tetapi maknanya menilai ya jiwa perjuangan. Dan di sana adanya mujahadah ya, sebab hanya orang yang punya jiwa pejuang sanggup untuk melakukan mujahadatun nafs ya. Kalau tidak kita akan sentiasa ikut hawa nafsu, ikut saja hawa nafsu, tak pernah rasa nak batas, nak lawan pun hawa nafsu tersebut. Rakan usrah yang saya hormati di mana pun, tadi saya katakan mungkin cuti panjang sekarang ni, hari ni bermula daripada nanti lagi ya, kita doakan semuanya dalam keadaan selamat. Perbincangan kita hanya satu cetusan-cetusan untuk kita merenung dan berfikir muhasabah. Terima kasih Tuan Fadli di atas perkongsian yang pasti saya kira banyak yang nak dikongsikan, tapi keterbatasan masa-masa kita pasti membatas. Tapi apapun qadarallahu masya'a fa'al, apa yang Allah tetapkan jadikan, itulah yang terbaik sebenarnya buat kita. Juga akhi Abu Hurairah ya, perkongsian yang saya kira kedua-duanya memberi input-input yang sangat penting untuk kita membina tiang kasih sayang dalam rumah tangga kita. Kita dengar dan kita sedarkan tadi tentang Allah, kita tahu tentang bahawa sebenarnya tentang doa, dan banyak lagi lah perkara-perkara yang rakan-rakan usrah sendiri mungkin yang menulis di FB kita pun ada banyak. Kalau saya baca pun Masya Allah begitu banyak. Terima kasih semua. Dan kerana itulah semua yang saya kasihlah, Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan apa yang dikatakan sebagai konsep islah tadi ya. Sebab islah itu satu konsep yang sifatnya adalah mesti betul dan kemudian dibuat seikhlas mungkin.
Saya terbaca satu kisah ya. Satu kisah ni saya rasa saya duduk beberapa saat setelah mendengar dan saya merenung. Dan saya faham kenapa mesti kita menggunakan konsep islah bila kita buat sesuatu benda. Dan kisah ini mungkin kisah yang kita pergi sedikit ke tepi, tetapi dia akan pergi juga kepada rumah tangga kita. Sebab rumah tangga kita dibina oleh suami dan isteri secara bersama-sama. Nak pergi tuki ni. Analogi tadi. Kita nak ke syurga ni ya. Anak-anak kita sedang kita nak persiapkan mereka ke syurga. Dan kerana itu kita kena bersama-sama. Rakan usaha yang dikasih sekalian, kisah yang saya nak kongsi ni adalah kisah bagaimana seorang anak dia mengadu, dia tengok ibu dia ada satu pelik. Sebab ibu dia suka pinjam garam daripada jiran sebelah. Dan pinjam pun dalam kuantiti yang sikit-sikit je. Nak minta dalam satu sudu. Dan mak dia selalu buat. Anak ni tanya mak, saya tengok dalam balang garam kita banyak garam. Tapi kenapa mak pergi dan selalu minta pinjam pada orang sebelah? Rakan usrah, saya sebut tadi Allah minta kita gunakan konsep islah. Apa kata ibu ni pada anak dia? Dia kata, anak, jiran kita adalah orang yang susah. Dan selalu minta pada Umi. Selalu minta. Kadang-kadang minta beras, minta susu, minta segala macam. Dan Umi, ibu, mama, tak nak nanti kalau dia rasa malu sebab asyik minta. Maka mama saja minta garam tu supaya dia tak rasa bahawa dia saja yang minta. Tapi rupanya orang tu pun minta juga. Mama buat hanya nak jaga maruah dia dan nak jaga emosi dan perasaan dia. Mama tak nak dia rasa malu bila dia datang minta jumpa mama. Rakan usrah yang dikasih sekalian, islah satu konsep yang Allah buat bagi diri kita. Bila kita buat baik, bukan hanya buat baik, tetapi melihat kepada kebaikan-kebaikan lain yang menimbang semua keadaan. Apatah lagi pada manusia yang melahirkan anak kita. Apatah lagi manusia yang membanting seluruh otot dia untuk membimbing dan membenteng kita. Apatah lagi pada pasangan yang kita nak lihat anak kita merasai manisnya kasih dalam dunia yang sementara ini. Saya yakin konsep islah ini yang kita bina dalam praktik dan amalan, dan Allah lah tempat di mana kita sandarkan seluruh harapan. Semoga rumah tangga kita, apapun yang sedang terjadi, kedua-dua bersedia untuk memperbaiki. Kita akan menjadi apa yang Allah sebut dalam Quran, isteri dan suami dan anak-anak yang disebut sebagai qurratu ain, kegembiraan kita sehingga kita mengalirkan air mata. Kepada Allah kita berserah dan berdoa. Alhamdulillah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustaz atas perkongsian untuk petang ini. Dan untuk waktu ini kita ke penghujung untuk Usrah Nurani. Dan mohon Ustaz untuk pimpin doa lalah salat ijabah insyaAllah. Amin. Masya Allah. A'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdal dhakirin, hamdal taibin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah, ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimu sultanik. Ij'al ya Allah jam'ana hadha jam'an marhuma. Jadikanlah ya Allah usrah kami petang ini ya Allah sebuah usrah yang benar-benar Engkau rahmati kami ya Allah, yang Engkau curahkan buat setiap kami ilmu yang bermanfaat daripadamu ya Allah, yang Engkau siram basahkan kami dengan hidayah dan petunjuk daripadamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ada di kalangan rakan dan sahabat kami saat ini ya Allah yang sedang berhadapan dalam gentingnya hubungan dalam rumah tangga mereka ya Allah. Wahai Allah, Engkaulah pemilik tali itu ya Allah, ikatan itu ya Allah. Kami menadah tangan dan merayu kepadamu ya Allah. Satukanlah hati yang sedang berantakan dan pecah ya Allah. Sedarkan antara suami dan isteri ya Allah. Kedua-dua mereka bertanggungjawab ya Allah untuk membina mahligai ini dengan sebegitu indah ya Allah. Wahai Allah, begitu mulianya rumah tangga kami ini ya Allah.
sehingga rumah tangga disebut sebagai syurga, ya Allah. Sesuatu yang sangat indah untuk dinikmati dalam kehidupan yang sementara ini, ya Allah. Jadikanlah yang menadah tangan, ya Allah, yang membina rumah tangga dan bernaung dalam mana-mana rumah tangga, ya Allah. Jadikanlah syurga dalam rumah tangga kami, ya Allah. Berilah kebahagiaan, ya Allah. Jauhkanlah bala dan bencana, ya Allah. Wahai Tuhan kami, jadikanlah perpisahan sesudah usrah ini perpisahan yang benar-benar Engkau memberikan penjagaan kepada kami, ya Allah. Rasul-Mu menyebutkan tentang para iblis dan syaitan itu, ya Allah. Sesungguhnya sentiasa berusaha keras untuk memecah belahkan rumah tangga, ya Allah. Tidak ada satu hari yang dilalui, tidak ada satu jam yang mereka lalui, tidak ada satu minit dan saat yang mereka lalui, melainkan para syaitan itu berusaha untuk memecah belahkan rumah-rumah tangga kami, ya Allah. Maka ya Allah, gagalkanlah usaha para syaitan, ya Allah. Dan janganlah kami pula menyambung kerja syaitan untuk memecah belahkan rumah tangga manapun dalam dunia ini, ya Allah. Wahai Tuhan kami, lindungkanlah kami, ya Allah, daripada tipu daya syaitan yang sentiasa memusnahkan rumah tangga ini, ya Allah. Wahai Tuhan kami, berilah rahmat dan kasih sayang agar lahir di kalangan kami, ya Allah, anak-anak yang soleh dan solehah, ya Allah. Wahai Tuhan kami, satukanlah seluruh keluarga Islam yang besar ini dengan ikatan kasih sayang yang sebenar, ya Allah. Janganlah pecahkan kami, ya Allah. Jangan lemahkanlah kami, ya Allah. Jadikanlah kami mudah untuk bersatu dan berdamai, ya Allah. Wahai Tuhan kami bermohon dan merayu kepada-Mu, ya Allah, diberikan kesihatan dan keafiatan kehidupan dunia dan akhirat, ya Allah. Wahai Tuhan kami, tuliskanlah setiap yang mendadah tangan namanya, ya Allah, tertulis dalam daftar ahli syurga, ya Allah. Jangan ada walau seorang pun, ya Allah, namanya terpahat di pintu neraka jahanam untuk dibakar di sana, ya Allah. Wahai Tuhan kami, doa kami ini tentu tidak akan Engkau dengar sehingga kami mendoakan buat ayah dan ibu kami, ya Allah. Angkatlah darjat 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 ayah kami, ya Allah. Angkatlah darjat ayah kami, ya Allah. Angkatlah darjat ayah kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih Ustaz atas bacaan doa sebentar tadi, dan kita juga terima kasih kepada ahli usrah, Tuan Fazli Aziz dan juga Tuan Abu Hurairah. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Dan ada juga yang bertanya, Tuan Fazli, bagaimana nak